Dia sifat manawiyah tu. Hak datang dulu kita bicara tu. Dia nak hipo lagu mana dia kata. Nak hipo lagu mana dia kata sini. Jawab. Bermula kelima yang menghipungkan dia, menghipungkan semua sifat-sifat ketuhanan tu, iaitu kelima la ilaha illallah. Iaitu dalam kelima tiada Tuhan yang lain kecuali yang adanya ialah Allah. Jadi kalau kita tengok sini, hak besar sekalinya orang yang sampai kepada makrifah ni ialah la mawjud bihaqqin illallah. Orang sampai kepada hakikat, hak dia kata la hayyan, la aliman, la muridan, la sami'an, la basiran, la mutakalliman bihaqqin illallah. Tu orang sampai kepada hakikat. Orang sampai kepada zat, la mawjud bihaqqin illallah. Dia duduk situ dah. Dia tak percaya dah hak lain. Dia percaya ke zat Tuhan tu ada dan lain ni semuanya tak ada. Dia duduk situ. Boleh lebih kurang lah tu. Lepas ni tanyalah. Soal, dan berapa terkandung dalam kalimah la, dan berapa terkandung dalam kalimah ilaha, dan berapa terkandung pada kalimah illah, dan berapa terkandung dalam kalimah Allah. Beri kami hukumnya. Jawab, ada pun terkandung dalam kalimah la, itu 5 perkara. Terkandung dalam kalimah la ni 5 sifat Tuhan, 5 yang wajib dan 5 yang mustahil lah. Iaitu wujud, kidal, bakum, hulwatahu ta'ala lihabar, qiyamuhu ta'ala binafsi. Tu 5 sifat tu. Ada pun terkandung dalam kalimah ilaha 6 sifat. Iaitu samu', bahasa kalam, sami'an, basiran, mutakalliman. Ada 6 sifat. Ada pun yang terkandung dalam kalimah ilah itu, sini dia buat hayyan, aliman, qadiran, muridan. Dan ada pun yang terkandung dalam kalimah Allah itu 5, iaitu hayya, ilmu, kudrah, iradah dan juga wahdaniyah. Jadi jumlah semua dalam la ilaha illallah tu 20 sifat ketuhanan. Sebab itulah kalau orang ada kita amal hak ni. Kalau kita katalah kita mengucap la ilaha illallah sebelum mati. Mati dalam la pun surga, mati dalam gapo pun serupa. Serupa sebab semua tu menunjukkan ketuhanan belaka. Bukanlah menunjukkan terjemahan. Jadi kalau terjemahan agak tiada Tuhan yang lain sebenar-benarnya melainkan Allah. Tetapi hak masalah lah ni kita mengadakan Tuhan lain. Setiap Tuhan kata tak ada Tuhan lain. Kita pergi mengadakan Tuhan lain. Ni masalah kita nak buat hak tu lah. Paling payah sekali. Tok peti bukan cek gitu. Tok kodi bukan cek gitu. Tok email bukan cek gitu. Payah dia nak buat Tuhan lain. Itu kita kena fikir. Kita kena bahas molek tu. Apa yang payah nak buat Tuhan tu? Tuhan lain. Sedangkan Tuhan lain tu dah tak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal, dan apa sebab sifat 5 dahulu terkandung kepada kalimah la, dan apa sebab kalimah yang 6 terkandung kalimah ilaha, dan apa sebab sifat yang 4 terkandung kepada kalimah illah, dan apa sebab sifat 5 kemudian terkandung dalam kalimah Allah. Beri aku akan sebabnya. Jawab, ada pun sifat yang 5 itu wujud. Hingga qiyamuhu binafsi. Martabak zat la ta'yun. Jadi hak 5 sifat hak mula-mula tu dari la tu yang menunjukkan
martabat zat. Martabat zat la ta'yun. Maknanya dalam apa nama la ta'yun ni dalam ahdiyah lah. Dalam ahdiyah. Tiada nyata. Nak tengok tak boleh. Ada pun kalimah la itu kalimah tauhid. Inilah sebabnya la tu menunjukkan kalimah tauhid, kalimah nafi isbat ya. Dan ada pun sifat samuk bahasa kalam sami'an basira mutakalliman itu sebab terkandung kepadanya kalimah ilaha. Itu sebab sifat itu bernama sifat kaya. Sebab nama sifat itu sifat kaya. Apa makna kaya? Ada pun makna yang kaya daripada tiap barang yang lain. Kaya ni maknanya Tuhan yang tidak berkehendak kepada makhluk. Corekah. Itu maksudnya yang kaya daripada tiap barang yang lain. Makna lain pada Tuhan tak ada kaya. Ya. Inilah sebabnya. Sebab itulah. Baru ni. Apa itu dia. Buat teka tu salah belaka tu. Sebab kita kata lawan kaya agak miskin. Sedangkan Tuhan ni. Buat sesuatu ni. Dia kaya. Dia tidak perlu dah kepada makhluk. Maka sama ada kita kata miskin ke apa semuanya cukup belaka. Bukan tak cukup. Boleh makan, boleh minum. Sekodarlah. Kalau sepatut boleh makan 2 hari sekali, 2 hari sekali. Tapi bukan miskin. Tetapi kecukupan. Cukup Tuhan bagi. Ya. Dan ada pun sifat hayyun, alimun, qadirun, muridun. Terkandung pada kalimah illah. Kerana sifat itu melazimi bagi ma'ani. Ya. Yang dikeranakan dengan ma'ani. Sebab sifat itu sifat menunjukkan diri Allah Ta'ala dalam sifat ma'ani. Sifatnya ma'ani tetapi tuanya ialah hak duduk dari alim qadirun muridun tu. Itulah illa dia kata. Kecuali kita kata kecuali itu diri zat tu ada. Kerana sifat itu melazimi bagi ma'ani. Dikeranakan dengan ma'ani. Inilah sebabnya. Dan ada pun sifat yang 5 iaitu hayat, ilmu, kudrat, iradat, wahdaniyah. Sebab terkandung kepada kalimah Allah. Kerana ianya dengan dia zahir segala sifat. Jadi dengan sifat 5 inilah. Iaitu utama sifat hidup. Sifat hayat ada hayat seperti itu, maka ni sifat lagi tu nyata. Jadi sifat ni dipanggil sifat yang nak menzahirkan. Mana sifat ni nyata pada makhluk tetapi bukan sifat makhluk. Kerana sifat ini wujud kepada zihin, maknanya sifat ni cara fikir pun ada dan kepada kharij cara tengok pada dan ada pun makna Allah nama bagi zat yang wajib wujud. Jadi Allah ni juga dia tu nama bagi zat wajib wujud. Gelar je kepada diri Tuhan yang wajib ada. Yang mewajibkan 20 sifat. Jadi 20 sifat tu menunjukkan diri Tuhan saja. Tapi kita kena ingat sifat Tuhan tidak 20 banyak. Yang menunjukkan diri Tuhan itu banyak. Soal. Dan apa perbezaan kudrat dengan kehadiran dan samuk dengan sami'an sehingga ketujuhnya? Jawab. Ada pun perbezaan kudrat dengan kehadiran dan samuk dengan sami'an hingga ketujuhnya dengan bahawa kudrat itu sifat yang berdiri bagi zat. Tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Ada pun sifat kehadiran itu nama bagi zat. Jadi samuk tu sifat, kehadiran tu nama. Lagi tu. Sebab berdiri sifat kudrat. Sebab masa tu nyata sifat kudrat, maka nama Tuhan itu kehadiran kepada zat. Mewajibkan zat itu bernama kehadiran.
Makna kehadiran itu ialah yang kuasa. Dan seperti demikian sama dengan sami'an pun serupalah. Dia kata. Dan apa sebab sifat kudrat itu dinamakan sifat ma'ani? Dan kehadiran itu dinamakan sifat ma'nawiyah. Apa lagi tu? Jawab, ada pun sifat kudrat itu iaitu nyata kenyataannya memberi bekas pada menjadi ke alam. Jadi, kudrat ni sifat yang boleh bekas, boleh jadi. Boleh jadi sesuatu ni, buat sesuatu ni, kudrat lah. Kalau kita panggil gain, ada gain. Ada upaya apa boleh buat. Dan ada pun sifat kehadiran itu dinamakan sifat ma'nawiyah kerana tiada memberi bekas pada menjadikan alam ini. Kerana sifat tu kerana atas nama kehadiran, atas nama yang kuasa tu bukanlah dia bukanlah sifat tu dibuat dak. Nak royak tua yang membuat tu je. Kerana ia nama bagi zat yang kuasa tu je. Kerana berdiri sifat kudrat kepada zat. Kerana nyata pada zat tu sifat kudrat, maka dinamakan kehadiran lagi tu je. Bukanlah kita kata kehadiran tu dibuat dak. Hak buat tu kudrat. Hak buat tu boleh buat tu ialah sifat kudrat, sifat. Mana kehadiran tu nak menyatakan diri itu hak boleh buat. Dan soal, apakah perbezaan ma'ani dengan ma'nawiyah? Wallahu a'lam sekali dah. Apakah perbezaan ma'ani dengan ma'nawiyah? Wallahu a'lam.